Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahidah Nadira binti Baharin. Video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugasan bagi subjek sastra antarabangsa. Okey, saya tertarik dengan sebuah novel yang telah ditulis oleh sastrawan negara kita iaitu A. Samad Said, dan novel tersebut ialah berjudul novel Salina. Saya akan menceritakan sedikit tentang novel Salina ini. Pertama sekali kita pergi kepada latar belakang novel Salina. Novel Salina ni merupakan sebuah novel yang telah ditulis oleh pengarang yang tersohor iaitu A. Samad Said. Novel Salina ini sememangnya menceritakan tentang persoalan daripada kesan Perang Dunia Kedua yang dirasai oleh masyarakat. Keistimewaan novel Salina ni sememangnya sebuah novel Melayu yang paling berhasil dan tidak dapat disangkal lagi. Ramai pengkaji ataupun pengkritik sastera ni menyatakan bahawa novel ini memiliki mutu penciptaan novel yang bertaraf antarabangsa. Novel ini mengisahkan kehidupan sebahagian daripada mangsa-mangsa Perang Dunia Kedua di sebuah perkampungan kecil di Singapura yang bernama Kampung Kambing. Antara mangsa yang mengalami perubahan kehidupan dalam cerita ini ialah pada watak Salina yang merupakan seorang anak yang datang daripada keluarga yang kaya dan juga berada. Namun disebabkan oleh Perang Dunia Kedua yang memusnahkan segala harta benda dan juga ahli keluarganya, menyebabkan Salina ni tinggal sehelai sepinggang dan perlu bekerja sebagai pelayan bagi menyara kehidupannya. Okey, baiklah, kita pergi pula kepada sinopsis novel Salina. Novel ini berlatar belakangkan sebuah kampung yang diberi nama Kampung Kambing. Antara penghuninya yang tinggal di kampung ini ialah Siti Salina dan kekasihnya Abdul Fakar, Hilmi dan ibunya Khadijah. Salina ni seorang janda serta anak tirinya iaitu Nadihah. Mansur dan Sunato pula anak yang dipungut oleh arwah bapa Nadihah serta Haji Karman. Latar tempat dalam novel ini ialah di Singapura. Tempat ini digelar Kampung Kambing kerana penduduk di kampung ini tinggal di kandang kambing yang telah disewakan oleh seorang lelaki India yang bernama Kurupaya. Salina ni adalah seorang pelacur yang menyara dan memelihara Abdul Fakar yang malas bekerja dan sering meminta duit daripada Salina untuk pergi berjoget dan juga minum arak. Abdul Fakar ni seorang yang suka mabuk, gila perempuan dan suka memukul Salina. Walaupun dipukul, Salina ni tetap menyayangi Abdul Fakar kerana wajah Abdul Fakar ni dikatakan seiras dengan wajah bekas kekasihnya yang telah mati di dalam peperangan, iaitu Muhammad Yusof. Salina ni pada asalnya adalah seorang anak yang kaya, anak orang kaya dan juga berada. Walau bagaimanapun, selepas berlakunya perang ni, keluarganya terkorban dan dia terpaksa menjadi pelacur untuk menyara kehidupan seharian. Hilmi merupakan seorang remaja yang masih bersekolah, sering mendapat bantuan daripada Salina untuk membeli buku dan juga ubat untuk ibunya yang sering sakit, iaitu Khadijah. Bantuan ini dilakukan tanpa pengetahuan Abdul Fakar. Ibu Hilmi, Khadijah ni banyak menasihati Salina supaya menyimpan sedikit wang untuk masa depan kerana Abdul Fakar merupakan seorang lelaki yang tidak boleh diharapkan. Dalam novel ni banyak juga menyentuh tentang Nadihah yang dipaksa oleh ibu tirinya untuk menjadi pelayan tanpa kemahuannya. Ini disebabkan oleh Sunarto ni gagal memberikan wang perbelanjaan yang cukup kepada Zarina. Walaupun Sunarto ni sering dihalau di hadapan penduduk berkali-kali, Sunarto ni enggan keluar daripada rumah kerana dia tidak mahu meninggalkan Nadihah yang sering diusir oleh Abdul Fakar. Abdul Fakar ni pernah membuat perkara yang sumbang terhadap Nadihah. Namun Salina tidak mengetahuinya. Begitu juga dengan Zarina, ibu tiri Nadihah. Hilmi kemudiannya jatuh cinta terhadap Nadihah semasa dia mengikuti kursus latihan tentera.
Mereka jatuh cinta apabila sering berbalas surat. Hilmi meminta Nadihah ni membacakan surat untuk ibunya kerana ibu Hilmi ni buta huruf. Sahabatan antara Nadihah dan Hilmi ni tidak diketahui oleh sesiapa. Dalam masa yang sama, Abdul Fakar ni sering mengapi-apikan Zarina supaya menghalau Sunato keluar daripada rumah. Dengan itu, dia lebih mudah merapati Nadihah. Sunato ni ialah satu-satunya batu penghalang kepada niat buruk Abdul Fakar terhadap Nadihah. Zarina yang termakan dengan fitnah Abdul Fakar sering menghalau Sunato dan juga Mansur. Zarina menghalau Mansur, abang Nadihah, kerana tidak mempunyai sebarang pekerjaan walaupun puas mencari. Akhirnya Mansur lari dan memasuki tentera. Tinggallah Nadihah berseorangan. Satu malam, Nadihah telah diculik oleh Abdul Fakar atas arahan Cik Salim, seorang lelaki yang gilakan Nadihah. Sebelum ini, Nadihah telah banyak kali menolak permintaan Cik Salim untuk duduk di pangkuannya dan melayan dia. Nadihah mabuk pada suatu hari dan telah dinodai. Dia lari meninggalkan Singapura dan tidak berapa lama kemudian berkahwin dengan seorang buruh. Hilmi berasa sangat sedih kerana kehilangan Nadira. Salina pula melarikan diri ke Kelantan untuk melupakan Abdul Fakar kerana Abdul Fakar ni telah menghalaunya keluar dari rumah, sedangkan rumah itu adalah rumah Salina. Abdul Fakar gilakan seorang perempuan joget. Ibu Hilmi meninggal dunia akibat sakit. Hilmi pula tidak menyambung pelajaran kerana ketiadaan wang. Tidak lama kemudian, Hilmi cuba menjejaki Salina di Kuala Lumpur, tapi diberitahu oleh Mansur yang Salina sudah pulang ke Singapura. Abdul Fakar berlayar kembali kerana dia gagal mencari Salina. Dia baru mengetahui bahawa Salina betul-betul sayangkan dia setelah ditipu oleh perempuan joget. Hilmi kembali ke Singapura untuk bertemu dengan Salina. Itu saja sinopsis. Kita pergi pula kepada aspek yang dianalisis. Terdapat banyak nilai budaya hidup orang Melayu yang dapat dikenal pasti daripada novel yang dikaji, iaitu novel Salina. Nilai-nilai tersebut ialah baik hati, kemesraan, kasih sayang, belas kasihan, bertanggungjawab, rajin, nasihat menasihati, tolong menolong dan budaya agama Islam. Kita pergi kepada nilai yang pertama ialah baik hati. Baik hati menurut Kamus Dewan edisi keempat 2010 bermaksud suka menolong, mudah simpati dan pengasih. Nilai ini ditunjukkan dalam novel Salina yang dikaji, iaitu seperti contoh berikut. Pada waktu berjual-jualan di Sungai Rod, itulah ayahnya menemui Sunarto yang sedang menanti-nanti makanan hanyut di Sungai Rancur di hadapan Sungai Rod. Sebelum itu memang sudah selalu didapatinya Sunarto menantikan makanan hanyut di sungai itu, dan dia yang sememangnya baik hati itu tidak sampai hati melihat Sunarto begitu lalu mengajaknya pulang tinggal bersamanya. Sunarto mengikutnya dan tinggallah dia bersama-sama dengan Nadihah dan juga Mansur. Dalam petikan di atas ni menunjukkan bahawa ayah Nadihah ni seorang yang baik hati kerana telah mengambil Sunarto yang hidupnya susah dan dipeliharanya dengan baik sehingga besar. Okey, nilai yang kedua ialah nilai kemesraan. Kemesraan ni berasal daripada kata mesra yang bererti erat dan karib, serta kemesraan bererti hal yang menggambarkan keadaan sangat erat atau karib. Dalam novel Salina yang dikaji, kemesraan antara Siti Salina dan keluarga Hilmi yang baru dikenali, seperti contoh di bawah. Pasal apa mengilai-ngilai, katanya sambil senyum bila masuk ke dalam biliknya itu. Sebuah bungkusan yang dijinjingnya diletakkannya ke atas ambin. Bungkusan itu berisi kain baju. Tak ada apa-apa, Kak. Geli hati dengarkan kisah Hilmi mula-mula masuk sekolah.
kata Siti Salinah dalam ketawanya yang masih bersaki-baki itu. "Oh itu," kata Khadijah sambil menggantungkan selendangnya ke sebatang paku di dinding berhampiran dengan pelitanya. "Panjang benarlah. Lama dah Kak, dari pagi lagi." "Wah, macam orang dah kenal biasa saja, ya?" Siti Salinah ketawa dan berkata, "Ya." Dalam petikan di atas ni dapat menunjukkan kemesraan antara Siti Salinah dan Hilmi yang baru dikenalinya. Baru sehari Hilmi dan ibunya berpindah ke situ, Siti Salinah sudah mula mesra dan berbual panjang bersamanya. Hal ini menunjukkan Siti Salinah ni sangat mudah mesra dengan orang. Yang ketiga ialah nilai kasih sayang. Kasih sayang ialah cenderung dan tertariknya hati seseorang secara mendalam kepada seseorang yang lain atau kepada selain manusia, iaitu benda-benda dan makhluk lain. Kasih sayang ada bersifat semula jadi dan ada yang bersifat mendatang. Dalam novel Salinah ini, kasih sayang yang digambarkan oleh pengarang dapat dilihat melalui hubungan kekeluargaan. Sebagai contoh, kerana dia terkurung itu, maka yang paling dikenalinya semasa kecil-kecil itu hanyalah adik-beradiknya. Semua adik-beradiknya itu disayanginya sepenuh hatinya, terutama adik lelakinya yang bernama Wan Abdul Karim. Dalam petikan di atas, dapat melihat Siti Salinah ni seorang yang sangat penyayang dan sangat menyayangi adik lelakinya. Ya, akhir sekali kita pergi kepada kesimpulan. Novel Salinah ni merupakan sebuah karya moden yang telah mengangkat nama sastrawan negara, iaitu A. Samad Said. Penulisan novel ini menarik perhatian pembaca melalui teknik penceritaan yang tersusun. Kepelbagaian penggunaan teknik cerita mewujudkan situasi sebenar. Banyak teladan dan juga maklumat dapat diketahui mengenai masyarakat yang mengalami kesusahan selepas berlakunya Perang Dunia Kedua. Selain itu, novel ini dapat diangkat menjadi karya agung kerana telah memenuhi ciri-ciri karya agung, sebagai contoh mempunyai nilai budaya dan pandangan hidup. Oleh itu, karya sebegini perlu diangkat agar karya-karya yang mempunyai nilai yang banyak terus dipergiatkan penulisannya agar lebih banyak karya agung dapat dihasilkan. Sekian, terima kasih.